سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang firman Allah Ta'ala kata Rabbukum ala nafsihi rahmah, dan telah memfadukan Tuhan kamu atas dirinya rahmat. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berjanji kepada hamba-Nya akan memberi rahmat, memberi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Ke mana-mana hamba-Nya yang melakukan kebaikan akan diberi pahala dan akan diberi pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara rahmat yang besar adalah walau banyak sekali mana pun, walau banyak dosa yang dilakukan, namun pintu pengampunan daripada Allah Ta'ala itu tetap terbuka untuk hamba-Nya. Maka rahmat Allah Ta'ala ini sangat luas, tak kira siapa sahaja, hatta kepada orang kafir lalu dia beriman kepada Allah, hatta kepada orang munafik lalu dia benar-benar beriman kepada Allah, hatta kepada orang yang banyak melakukan maksiat, walaupun dosanya sepenuh langit dan bumi, maka pengampunan Allah Ta'ala pasti ada kepada orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan kata Rabbukum, Allah Ta'ala telah memfardukan. Maksudnya Allah Ta'ala telah memberi perjanjian kepada kita, Dia akan memberi rahmat kepada hamba-Nya. Maka apabila manusia itu melakukan dosa pada malam hari, maka Allah Ta'ala menunggu di siang hari agar hamba-Nya bertaubat kepada Allah. Kalau hamba-Nya itu melakukan dosa di siang hari, Allah Ta'ala menunggu di malam hari agar hamba-Nya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila dia bertaubat kepada Allah, maka mudah Allah Ta'ala mengampunkan dosanya dan menerima segala amal ibadat hamba-Nya. Dan firman-Nya lagi, firman Allah Ta'ala, rahmati wasi'at kulla syai' fa sa'aktubuha lillazina yattaqun. Dan rahmatku luas akan tiap-tiap sesuatu. Dan rahmat Allah Ta'ala ini luas, meliputi segala sesuatu. Lagi aku suratkan akan dia bagi mereka yang takut mereka itu. Dan aku fardukan, ataupun aku suratkan, aku fardukan, aku tetapkan rahmat aku ini bagi orang yang yattaqun, yakni orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Lagi mana kita takut kepada Allah, lagi itulah Allah Ta'ala pelihara kita. Dan semakin kuat takut kepada Allah, semakin jauh kita dengan api neraka. Tapi kalau semakin kita tidak takut dengan Allah, semakin kita lalai dengan Allah, semakin dekat dengan neraka. Maka Allah Ta'ala janji, kalau mu takut pada aku, maka aku akan selamatkan kamu. Jadi kita disuruh agar takut kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan orang yang takut kepada Allah, yang pertama, dia ni banyak menangis pada Allah. Tanda dia takut pada Allah. Jadi kalau boleh jangan terlalu banyak sangat ketawa, nanti keras hati. Biar banyak menangis, tidak apa. Menangis kerana takut kepada Allah, mengenangkan dosa-dosa yang telah dilakukan sebelum daripada ini. Ini sifat orang yang takut kepada Allah. Yang kedua, dia akan kurang dia kepada dunia. Kecenderungan hatinya itu kepada dunia sudah berkurangan. Maknanya kalau dulu cenderung kepada dunia, tapi hari ini sudah mari rasa takut kepada Allah, maka dia akan kurang kecenderungan dia kepada dunia. Yang ketiga, dia pasti akan meninggalkan, ataupun dia akan meninggalkan maksiat. Kalau dia tak tinggal maksiat, tak ada erti dia takut, itu tak panggil takut, maka dia akan tinggalkan maksiat. Dan orang yang takut ini, keempat, dia akan sentiasa mengingati akan kematiannya. Semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin dekat. Jadi kita kadang-kadang kita kejar dunia, yang kita kejar itu dia membinasakan kita. Orang yang kita berdampingan itu dia melalaikan kita. Nafsu yang kita ikut tu kita jadi hamba dia. Sebenarnya semuanya membinasakan kita. Bahkan orang yang benar-benar takut kepada Allah, dunia tidak melalaikan dia. Bahkan dia akan menjadikan dunia itu sebagai jalan
untuk dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang yang takut kepada Allah. Maka orang yang beriman kepada Allah, walaupun zahirnya kita tengok tenang, tapi hatinya sentiasa rasa takut kepada Allah taala. Hati sentiasa merasakan seolah-olah tidak selamat dengan azab Allah taala. Maka rasa takut. Tapi bila dia terlalu takut pada Allah, nanti Allah Ta'ala akan campakkan ketenangan di dalam hatinya. Dan dilarang juga siapa kita takut kepada Allah sehingga putus asa. Aku ni kalau buat baik pun Allah Ta'ala tak sayang aku, maka ini putus asa. Wala taqnatu min rahmatillah ataupun min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala akan beri belaka rahmat kepada siapa, tak kira lah orang macam mana. Maka banyak contoh-contoh orang-orang yang bukan ahli ibadat, ahli maksiat, tapi akhirnya dimasukkan ia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nanti di negeri akhirat nanti kadang-kadang kita tidak sangka orang yang kurang ibadat dimasukkan dalam syurga. Maknanya dengan sebab apa? Dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh agar memperbanyakkan berdoa kepada Allah, memperbanyakkan ibadat dan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala memandang kita, bila Allah Taala kasih kepada kita, maka dosa yang besar itu kecil saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amat mudah sekali Allah Taala mengampunkan dosa kita. Tapi pastikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang takut juga kepada Allah, dia ini dalam keadaan sentiasa berjaga-jaga agar dirinya tidak jatuh ke dalam maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Taala lagi, innallaha binnas la raufur rahim. Innallaha binnas la raufur rahim. Sesungguhnya bahwasanya Allah Taala dengan segala manusia senyap lemah lembut ia, lagi kasih sayang. Allah Ta'ala berlemah lembut dengan hamba-Nya, dan Allah Ta'ala berkasih sayang dengan hamba-Nya. Sama ada hamba-Nya itu ahli taat, ahli ibadat, ataupun hamba-Nya itu ahli maksiat, Allah Ta'ala tetap berlemah lembut dengan hamba-Nya. Bahkan Allah Ta'ala sentiasa menangguh-nangguhkan. Muka bukan tidak muka, marah bukan tidak marah. Memanglah hamba yang melakukan maksiat dimarahi oleh Allah, dimukai oleh Allah, tetapi lembutnya Allah, kasih sayang Allah Ta'ala itu begitu luas. Lalulah kadang-kadang manusia buat maksiat, nikmat tetap bertambah banyak. Nikmat banyak-banyak Allah Ta'ala beri. Hanya kalau hamba itu lalai lupa kepada Allah, akhirnya membawa binasa. Tapi hamba yang ingat kepada Allah, semakin banyak nikmat, semakin bersyukur ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya kasih sayang, adanya rahmat, dengan artinya adanya pengampunan, adanya taubat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena bersyukur kepada Allah sebab kita umat Nabi Muhammad. Dan umat Nabi Muhammad walau maksiat banyak, dosa banyak, Allah Taala tak timpa lagi. Tapi Allah Ta'ala beri jalan taubat, jalan pengampunan, jalan penangguhan. Allah Ta'ala beri. Umat-umat yang terdahulu dibinasakan oleh Allah apabila dia engkar kepada nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka. Adapun kita, Allah Ta'ala beri jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh kita ini melihat rahmat Allah, melihat kasih sayang Allah. Kalau kita renung betul-betul nikmat yang Allah Ta'ala beri dengan kelalaian kita. Lalai kita itu maksiat sebenarnya. Lalai kita adalah maksiat. Banyak mana kita berzikir kepada Allah, banyak mana kita membaca Al-Quran. Kalau ada pun bulan Ramadan itu baca, itu pun baca selalu lah, belik 10 lah. Nampak sungguh hati. Maknanya itu pun kerja-kerja. Jadi nak beritahu hati kita ni kalau dia renung-renung, fikir-fikir, memang banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Taala itu maha lembut, maha kasih sayang, sangat-sangat kasih kepada hamba-Nya. Lalulah diberi keampunan, diberi kelebihan, diberi nikmat yang begitu banyak kepada hamba-Nya. Dan lagi firman Allah Ta'ala,
wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah Ta'ala dengan segala orang yang mukminin itu, orang yang beriman itu kasih sayang. Maka Allah Ta'ala kasih sayang kepada orang yang beriman. Orang yang beriman kasih sayang orang yang beriman. Yang pertama, Allah Ta'ala beri iman itu sendirilah kepada orang yang beriman. Iman ini mahal sebenarnya. Sahabat-sahabat Nabi menjaga iman sampai dibunuh, berperang, bersusah payah, tapi kita mendapat iman kita dalam keadaan mudah sahaja. Dan kasih sayang Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk melakukan amal ibadat. Dan kita duduk di bulan Ramadan, seumpama ini dapat rahmat Allah. Di antaranya apa? Di antaranya digandakan pahala. Maka rahmat Allah kepada orang yang beriman digandakan pahala. Jadi digandakan pahala, buat satu dapat 10, buat saya dapat 10, dan diganda sampai 700, sampai lebih daripada itu. Dan kalau buat jahat satu. Buat jahat satu, tapi buat baik dapat 10, digandakan. Ini rahmat Allah Ta'ala. Kemudian kalau buat jahat, banyak-banyak kejahatan yang dibuat, ada pula pengampunan daripada Allah. Lalulah katanya Iblis kepada Allah, dia berjanji kepada Allah Ta'ala, dia akan sesatkan umat manusia ini, anak Adam, sehinggalah anak Adam ini masuk dalam neraka. Allah Ta'ala kata, mu boleh sesatkan anak Adam, tapi aku beri taubat pada mereka. Walaupun maknanya boleh buat dosa, anak Adam boleh dia hasut, jadi banyak buat dosa, dan dosa-dosa mereka yang banyak itu aku akan beri taubat kepada mereka. Siapa yang mengambil taubat Allah, dia selamat, dia akan diampunkan dosa oleh Allah. Siapa yang tidak mahu bertaubat, maka duduklah dia di dalam dosa, maka jadilah ia orang yang rugi serugi-ruginya. Lalu rahmat Allah Ta'ala lagi, selain digandakan pahala oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memberi kepada kita syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita bagi orang yang beriman kepada Allah, yang mengasihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya syafaat Nabi ini, Nabi beri juga kepada orang yang melakukan dosa besar, selagi mana dia tidak menghina Nabi, selagi mana dia tidak merendah-rendahkan Nabi, selagi mana dia itu benar-benar beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dekat negeri akhirat nanti Allah Ta'ala beri rahmat kepada orang-orang yang beriman sahaja, yakni pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak diberi kepada orang kafir di negeri akhirat kelak. Maka dikatakan bahawa rahmat Allah Ta'ala itu begitu luas, dan Allah Ta'ala amat mengasihi kita semua. Allah Ta'ala amat menyayangi kita. Lalu dengan kasih sayang Allah lah, Allah Ta'ala memberi kita ujian, Allah Ta'ala memberi kita pahala, Allah Ta'ala memberi kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala lagi, Abidah, bahkan Nabil Mu'minina rahimah, dan adalah Allah Ta'ala dengan segala orang yang mukmin itu kasih sayang. Maka inilah dan yang seumpamanya daripada ayat raja, ayat harap kepada Allah Ta'ala. Ayat dulu ni ayat-ayat yang menyuruh kita harap kepada Allah. Maknanya walau dosa banyak ada rahmat Allah, walau dosa banyak ada pahala, ada pengampunan daripada Allah, walau dosa banyak ada sifat rahim Allah Ta'ala. Jadi demikianlah. Sebab itu nak beritahu, Allah Ta'ala dia memandang kepada hati-hati manusia. Mana-mana hati-hati manusia yang benar-benar ingin kembali kepada Allah, Allah Ta'ala terima. Bila Allah Ta'ala terima, sudah tidak lihat dah banyak mana kejahatan, bagaimana kesalahan yang dia buat, bahkan Allah Ta'ala boleh mengampunkannya. Ada orang yang sangat-sangat melakukan kejahatan, bila dia nak mati dia munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, akhirnya Allah Ta'ala menerima dia, memaafkan dia dan mengampunkan segala dosa-dosa dia. Lalu demikianlah, dan ramai juga wali-wali Allah Ta'ala yang terdiri dahulu daripada orang-orang yang melakukan kejahatan. Akhirnya dia bertaubat kepada Allah, akhirnya menjadi awliya-awliya Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan putus asa dengan Allah, jangan buruk sangka dengan Allah, janganlah kita lemah dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Maka ada rahmat Allah. Hanya rahmat Allah ni jangan terlalu kita berpegang dengan rahmat Allah Ta'ala sampai tak ada takut.
Apa kita buat jahat, nanti kita bertaubat, Allah Ta'ala terima. Akhirnya jadi kita ni tidak mau beribadat. Ini tertipu daya dengan pengharapan yang kita harap kepada Allah Ta'ala. Dan setengah daripada ayat yang menakutkan, menakutkan dan siasat itu firman Allah Ta'ala. Siasat, apa siasat? Maknanya, jadi nak beritahu ada ayat yang menakutkan kita. Apa ayat Allah yang menakutkan kita? Ya ibadi fattakuni, wahai segala hamba-Ku, takutlah kamu kepada aku. Fattakuni, maknanya wahai hamba aku, takutlah kamu kepada aku. Kenapa perlu takut? Sebab Allah Ta'ala ada menyediakan azab bagi orang yang ingkar kepada Allah. Orang-orang yang mati hari ini, kalau boleh nak duduk di atas bumi ni, nak beribadat kepada Allah, tapi tidak boleh. Orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala nanti dekat akhirat, dia akan minta dengan Allah, kalau boleh buanglah kembali balik atas muka dunia. Nak kembali balik atas muka dunia, tapi ditolak oleh Allah. Dan dia minta lagi pada Allah, dah tak boleh atas dunia, sekarang ni kalau boleh istighfar ke, minta ampun dengan Allah, nak minta ampun dengan Allah pun tidak boleh juga. Tidak boleh, sehinggalah diazab. Lalulah setelah diazab masuk dalam syurga, masuk dalam syurga. Orang kafir duk tunggu pula, pas seorang-seorang lepas kena azab masuk dalam syurga. Lalu orang kafir pun bertanya, lah bagaimana kami ni, bila boleh keluar daripada neraka ini? Kata Allah Ta'ala, mu tak boleh keluar dalam neraka ini, duduk dalam azab buat selama-lamanya. Faqala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Lalu berkata orang kafir, kalau begitu ya Allah, baik aku jadi tanah mulalah. Minta jadi tanah semula. Jadi nak beritahu, kita duduk di atas muka dunia ini, kita tidak boleh ikut suka hati kita. Bahkan ada hukum hakam, ada batasan-batasan, ada dosa dan pahala. Ini orang yang beriman. Orang beriman dia fikir dosa, pahala, syurga, neraka. Dia memikirkan perkara ini. Jadi dikatakan bahawa mesti kita kena takut kepada Allah dan kita jauhkan diri daripada buat maksiat. Kalau kita buat maksiat, kita mungkin masih buat maksiat tu kita rasa nikmat, masih maksiat tu sekejap sahaja, tetapi azab itu berpanjangan. Kalau orang tu tak puasa, orang lain dia tahan lapar, orang lain lapar, dia lapar juga, tapi saja dia boleh tahan. Budak-budak kecil je satu mulai ada puasa, tapi dia rasa malas tambah puasa, dia pun makanlah. Dia makan tadi, nikmatlah dia, rasalah senang dia. Tapi dekat negeri akhirat, boleh jadi dengan sebab dia buka puasa hari ni, ribu-ribu tahun dia kena azab di dalam api neraka. Begitulah juga wanita-wanita yang membuka aurat, yang tidak memakai tudung umpamanya. Mungkinlah dia rasa dia jangan, rasa tak jangan mana pun. Dia rasa dia comel, rasa-rasa lah. Dia berasa, dia menanya orang tengok tak ada benda pun, tapi dia berasa inilah maknanya dia berasa dia comel, dia rasa dia bagus dan sebagainya. Dia tidak menutup aurat. Jadi boleh jadi dia rasa suka hati dia, puas hati dia, tetapi dia tidak sedar dekat negeri akhirat dengan sebab perbuatan dia hari ini boleh menyebabkan dia diazab ribu-ribu tahun dekat negeri akhirat. Wal-iyazubillahi min zalik. Maka dikatakan bahawa takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Ta'ala akan mengazabkan orang hamba Allah Ta'ala yang lalai kepadanya. Lalu dikatakan lagi firman Allah Ta'ala, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Maka adakah sangka kamu, yakni adakah kamu menyangka sesungguhnya kamu dijadikan, kamu sia-sia jua? Adakah kamu menyangka kamu dijadikan dalam keadaan sia-sia, hanya hidup lepas tu mati habis gitu saja? Tidak. Sedangkan kamu ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu di atas muka dunia kita kena buat amal ibadat kepada Allah. Dan kita juga ada batasan-batasan, ada hukum halal haram, ada perkara yang wajib kita buat, ada perkara yang wajib kita tinggal, ada ma'ruf, ada munkar, ada dosa, ada pahala, ada jannah, ada nar, ada syurga, ada neraka. Maka kalau kita tidak mengikut jalan agama, jalan yang ditunjukkan oleh Nabi, jalan yang ditunjukkan oleh agama, lalu kita ikut hawa nafsu kita, orang lain beribadat, kita tambah ibadat. Orang lain duk fikir mengenai amal ibadat, kita tambah fikir pun amal ibadat. Orang lain duk sibuk-sibuk belajar agama, kita duk sibuk benda-benda lain.
maka sebenarnya kita duduk dalam kemukaan Allah, kita duduk dalam jauh pada Allah. Orang yang jauh pada Allah Ta'ala, dia tak sedar dia duduk dalam neraka dah. Maknanya neraka dunia apa? Yang pertama, Allah Ta'ala cabut ketenangan dalam hati. Mana ada tenang? Hati dia serabut sama kalau orang tidak mahu melakukan amal ibadat. Sehingga ada orang bijak pandai mengatakan bahawa kalau kamu ingin nikmat, kalau kamu mahu kesenangan, nikmat, kebahagiaan itu ada dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala cabut ketenangan dalam hati. Serabu sama dia. Macam mana boleh serabu? Hati banyak pun serabu. Hati banyak pun serabu sama. Tidak tenang hati dengan Allah Ta'ala. Hidup pun tidak tenang maknanya. Nanti Allah Ta'ala akan cabut ketenangan dalam hati. Lepas pada tu Allah Ta'ala cabut pula rasa kasih sayang. Maknanya mula berdengki di antara satu sama lain. Tengok orang ni tidak puas hati, tengok orang ni rasa nak marah, toleh selih sikit. Jadi Allah Ta'ala akan tarik kasih sayang yang ada di dalam hatinya. Dalam tak ada tenang, tak ada pula kasih sayang, mudah balas dengan orang pula. Kemudian Allah Ta'ala tarik pula maknanya kerehatan yang ada pada orang, pada diri dia. Tak ada rehat pun dia. Duk sibuk manjam, tapi sibuk dah. Kita pun tak faham, dah apa sibuk tau. Tiap malam. Padahal tak ada apa-apa pun. Tapi dia sibuk gitu lah. Sibuk. Begitu lah keadaan. Itu sebenarnya dia tidak sedar, dia duduk dalam neraka dunia tu. Maknanya dalam keadaan macam itu. Kadang-kadang mari fikir bila nak lepas daripada, bila nak tenang. Sukanya orang dalam keadaan tenang. Jadi kita ni dalam keadaan susah. Kemudian Allah Ta'ala cabut dah. Cabut kita penumpuan pada ibadat. Jadi tak ada tumpu ibadat. Ada masa pada ibadat susah hati sama dalam keadaan kita. Jangan begitu. Bahkan kita kena tumpukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dalam keadaan macam itu, Allah Ta'ala akan sibukkan dengan dia masalah yang bertimpa-timpa. Pas satu masalah. Masalah ada belaka, masalah. Bukan tak ada masalah. Tapi orang yang dekat dengan Allah, walaupun dia ada masalah, tapi hidup bersama dengan Allah, maka hatinya tetap tenang. Tak tenang. Tetapi kalau dia tidak duduk bersama dengan Allah, hatinya jadi serabu, jauh maknanya. Dan Allah Ta'ala tarik apa lagi? Allah Ta'ala tarik keberkatan yang ada pada harta bendanya. Berkat. Tarik berkat ni bukan tarik harta. Harta tetap ada. Maknanya kalau orang tu banyak harta, tanah dah hilang. Bukan tarik berkat tengok geran tanah tak ada dah. Geran tanah tetap ada macam biasa. Tapi keberkatan tu hilang. Keberkatan hilang. Masya Allah. Kita ambil iktibar saja. Saya merasa sedih ada satu keluarga dalam keadaan apabila sahaja boleh katakan kadang-kadang tak mati lagi. Maknanya kadang-kadang baru tengah sakit ayah dah balas dah. Tengah sakit ayah mati pula balas pula. Maknanya ada yang adik-beradik, ada yang saudara dengan anak saudara, ada yang pasal benda ni anak angkat dengan anak angkat dengan keluarga yang sebenar tu. Maknanya tak puas hati anak angkat boleh banyak. Ada yang adik-beradik, abang tak puas hati dengan adik, ayah bagi adik ni macam-macam. Akhir sekali putus hubungan silaturahim. Ini yang kita bimbang. Bimbang ini Allah Ta'ala akan tarik. Dah harta kadang-kadang tak boleh buat benda harta. Mana masing-masing bala begitu. Jadi dibimbangi, kita ditarik keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita kena ingat, kita duduk atas muka dunia ni ada balasan daripada Allah, ada perkiraan daripada Allah. Bila ada perkiraan daripada Allah, jangan ambil hak orang walaupun sikit. Jangan ambil hak orang walaupun sikit. Hak orang tetap hak orang. Dah hak orang, hak kita. Hak kita memang kita, tapi hak orang pun kita juga. Jangan maknanya. Jadi kecuali kita tidak tahu, tiba-tiba dapat tahu, kita pulangkan balik. Minta maaf saya ingat ke hak saya. Rupanya hak orang lain, minta maaf banyak. Maknanya, jadi kalau boleh jangan selesaikan kita. Sebab itu bila kita nak berjumpa dengan Allah, kita selesaikan hubungan kita dengan makhluk. Maknanya kalau orang marah pada kita, kita minta maaf lah. Kalaulah kita telah mengambil hak orang, kita bagi. Kalau kita ambil hak orang, orang tu sudah hilang ke mana, tidak tahu dah ke mana, maka kita infaklah fisabilillah. Kita hadiahkan pahalanya untuk dia.
Maknanya kalau kita buat salah pada orang tu telah meninggal dunia, kita banyakkan baca Al-Quran, kita banyakkan baca istighfar kepada Allah dan kita hadiahkan kepada dia. Jadi kita baca Quran ni bulan Ramadan, hak baca Quran lah. Maknanya hak baca Quran bulan Ramadan, lepas saja khatam kita niat, ya Allah ya Tuhanku, aku hadiahkan pahala bacaan Quran ini kepada ayahku yang telah meninggal dunia, kepada ibuku yang telah meninggal dunia, suami, isteri, anak yang telah meninggal dunia. Kita hadiahkan bacaan Al-Quran. Bila kita hadiahkan bacaan Al-Quran itu, pahala akan sampai ke dia. Pahala akan sampai ke dia. Dah pahala sampai ke dia, rugi lah kita baca tak boleh kita ke? Dah, kalau kita baca tetap. Kalau kita baca dapat bahagian kita. Tetapi yang kita bagi hadiah pada orang, tetap juga dapat hadiah kepada orang yang lain. Lalu dikatakan bahawa hendaklah kita ini sentiasa menjaga batasan-batasan Allah, hendaklah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu saya pernah cerita, orang muda dengan orang tua paloh ke tanah dulu. Maknanya jadi orang tua itu dia usahakan tanah. Bila usahakan tanah, masih duk mula-mula duk nyaku orang, tak ada orang cara. Tiba bila dah tumbuh tanaman, dah ada, kalau tanah lada dah nampak merah-merah lada tu dah nampak tu, nak dapat hasil, datang orang muda. Pakcik duk tanam ni tanah dia. Tanah pakcik lah, dia bukan tanah saya. Pakcik tu kata tanah dia, orang muda tu datang mana kata hak dia. Orang tua tu kata hak dia. Jadi masa tu juru tak ada lagi. Juru hukum pun tak ada lagi masa tu. Dalam keadaan macam tu, balahlah orang muda dengan tu siang ke orang tua tadi. Maknanya buat kerja nak dapat hasil lela lah. Tiba-tiba mari selalu. Jadi maka dalam keadaan macam itu, keadaan macam tu, bawa kes ni kepada Nabi. Bawa kes ni kepada Nabi, ni zaman Nabi. Bawa kes pada Nabi. Bila bawa kes kepada Nabi, Nabi pun tanya dengar dua-dua pihak. Bila dengar sepihak, memang hak kita dengar betul lalu. Saya tanya dua-dua pihak baru kita nilai. Jadi Nabi pun tanya, pakcik tu kata tanah, pakcik kata tanah ni tanah pakcik. Apa bukti, apa dalil, apakah yang hujah-hujah pakcik yang mengatakan tanah ni tanah pakcik? Maka orang tua ni cakaplah betul-betul. Cakaplah gini, dia beritahu. Lepas tu Nabi pun tanya orang muda pun ceritalah asal-usulnya tanah gini cerita. Cerita habis lah. Lepas tu Nabi tanya orang ni, tanya orang ni, maka dapatlah keputusan tanah ni bila dia. Jadi kita ni ikut lohir saja. Jadi kalau ikut lohir, kita tanya ikut lohir sajalah. Maknanya, jadi dulu pernah satu ketika orang datang tanya mengenai harta saka. Jadi tanya harta saka, si A tanya, beritahu saya, ceritanya begini, dia pun cerita. Jadi daripada cerita Zohir, saya kata, tanah ni boleh ke demo lah. Tanah ni boleh demo. Dia pun balik kampung ahli keluarga dia, begini, ahli keluarga yang lain pun mari. Cerita pula, cerita saya tak tahu adik-adik. Dia cerita si A lain, cerita si B lain. Dia pun cerita. Lepas dia cerita, saya kata, kalau gitu tanah boleh gini. Boleh kepada dia lah. Dia balik balok dua. Dia balik balok. Kaki anggur ustaz ni. Jadi dia kata ustaz ni, saya tanya ustaz ni. Orang ni pun kata saya tanya ustaz ni kau. Jadi ustaz ni kata boleh ke saya? Ustaz ni kata boleh ke saya? Saya tahu, kalau saya tahu gitu saya kata boleh saya. Sesat masalah. Maknanya. Jadi dalam keadaan macam tu balok. Bila balok, maknanya jadi dia rujuk balik pada kita. Jadi bila rujuk balik, baru saya tahu, ni dia beradik. Rupanya cerita lain-lain, tapi adik-beradik rupanya. Jadi yang A cerita lain, B cerita lain. Ni ada tambah sekian, ni ada tambah sekian. Ni betul, saya pun dah tahu. Akhirnya jawapan saya dah betul. Jadi dalam keadaan macam tu, saya beritahu. Susahnya hati kita. Telefon sahabat saya. Yang alim. Saya kata macam mana? Saya hanya memberi jawapan. Dia ni cerita macam ni. Jadi saya beritahu dah. Di sahabat saya dia kata ustaz tidak salah, ustaz ni cerita ikut Zohir saja. Kalau dia buat kenyataan begitulah. Kalau betul, kalau kita hanya khabar cara dia cerita begitu, maka kita beritahu hukum Zohir saja. Cerita sebenar kita tahu, maka rujuk pada orang lain lah. Rujuk pada orang lain. Wallahu a'lam, dia rujuk ke tak rujuk pada orang lain. Jadi ataupun panggil dua-dua, cerita mana satu yang benar. Jadi satu kerja pula itu.
Maknanya. Jadi Nabi ni dia ikut zahir lah. Baik, kalau ada kasyaf, andai kata kalau ada kasyaf, boleh tengok ni salah ni salah, tak boleh ikut kasyaf. Dari ikut kasyaf, tengok zahir lah, dia cerita-cerita gitu. Jadi bila dalam keadaan macam tu, Nabi pun jumpa. Jumpa kedua-dua daripada hujah kamu berdua-dua, yang lebih meyakinkan tanah ini adalah milik orang muda. Yang lebih yakinkan daripada hujah kedua, lebih meyakinkan bahawa tanah ini tanah milik orang muda. Lalulah Nabi pun bersyarah kepada kedua-dua tadi. Nabi beritahu pakcik, kalau benarlah di sisi Allah tanah ni milik pakcik, tetapi hak pakcik telah diambil oleh Allah Ta'ala, telah diambil oleh orang, maka Allah Ta'ala akan menggantikan pakcik nanti di dalam syurga. Lalu diceritakan nikmat macam ni. Kalau pakcik sabar, kita datang ke dunia, orang ambil hak kita, orang tipu kita, orang main kita, orang khianat pada kita, sampai orang kita jadi teraniaya, nanti Allah Ta'ala akan ganti kat negeri akhirat. Lepas tu usah balas lah, kita nak buat begini, jangan balas. Maknanya kita ambil hak bagian akhirat kalau orang buat zalim kita lah. Maka Nabi beritahu pada orang ni. Nabi lepas tu, pakcik tu bila dengar begitu suka lah. Suka. Lepas tu orang muda tadi, Nabi pun kata, tanah ini sekarang ni boleh pada kamu. Dan andai kata kalau hak ini memang hak kamu, benarlah kamu akan dapatlah hak kamu ni. Tetapi kalau ini bukan hak kamu, nanti amal ibadat kamu akan terbatal, kamu akan diazab, dicerita-cerita kan. Akhirnya orang muda tu takut nak ambil tanah tadi. Baru tahu, takut nak ambil. Jadi kita jangan susah lah, takkan benda-benda dunia kita nak bala. Kalau orang tak ambil lah ke dia, biarlah, nanti Allah Ta'ala ganti. Kita ni kalau kita dizalimi oleh orang, nanti Allah Ta'ala ganti. Dia akan ganti kot cara lain, adalah ganti tu kita tak tahu. Maknanya kita serah kepada Allah Ta'ala. Jadi orang muda tadi takut nak ambil. Kalau nak ambil, orang tua dah muda. Kalau ada bagian surga nak ganti, susah pula, tak ada orang pula nak ambil. Tak ada orang. Bila ada rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka seseorang itu tak akan menjaga batasan Allah, tak akan buat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata, takutlah kepada aku, jangan takut kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka firman Allah Ta'ala lagi, ayahsabul insanu an yutraka sudah, dan adakah menyangka manusia bahawa ditinggalkan akan dia semata-mata? Adakah kamu ini menyangka bahawa Allah Ta'ala akan biarkan kamu? Ditinggal tu maknanya Allah Ta'ala biar. Yang kamu nak buat jahat, kamu nak buat zalim, Allah Ta'ala biar gitu saja. Mana boleh? Kita ada hari kebangkitan, menunjukkan keadilan Allah. Sebab cuba kita tengok, kalau Allah Ta'ala tak bangkitkan, mana orang zalim dapat pembalasan? Sebab datang ke dunia, ada orang buat ambil hak orang lain, ada orang buat zalim orang lain, ada yang berkuasa menindas orang bawah, ada orang yang mana orang lemah, dizalimi orang yang lebih kuat. Maka begitulah berlaku atas muka dunia. Ada orang ambil hak orang lain, tak ada pembalasan pun, maka Allah Ta'ala akan balas dekat negeri akhirat. Ini menunjukkan keadilan Allah. Tidak mesti kena ada hari pembalasan, sebab nak balas bahagian-bahagian orang yang melakukan kejahatan. Dan orang yang melakukan kejahatan, dia kena ingat perbuatan dia hari ini bukan saja-saja atas muka dunia ni. Ayyuturaka sudah, adakah kamu sangka kamu ditinggalkan, dibiarkan itu saja? Mana boleh, tidak akan dibiarkan. Tidak akan dibiarkan. Sehingga kambing, dia tanduk kambing lain pun dibangkitkan. Kambing A cover, kambing B tanduk saya. Maka jangan, tak boleh. Maknanya begitu akan diberi pembalasan. Lepas tu Nabi larang belaka. Nahar Rasulullah SAW antajurish. Nabi melarang daripada melaga-lagakan binatang. Kalau binatang-binatang sedap tengok ikan sekilar, ikan sekilar dikembang oleh lelaki, suka sangat tengok ayam laga. Kita duduk laga-laga binatang. Bila laga-laga binatang kan, kita tak rasa benda, tapi dia terseksa. Dia binatang mau tahu benda, dia makhluk Allah, mana boleh. Tengok Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bawa bala tentera, tiba-tiba sang semut bercakap. Nabi Sulaiman dengar. Nabi Sulaiman dengar. Bila Nabi Sulaiman dengar, Nabi Sulaiman pun dengar ketua semut kata, masuk dalam rumah masing-masing.
Nanti tentera Sulaiman datang, nanti kalau tak masuk nanti dia pijak-pijaknya hancur banglo-banglo. Hancurlah rumah apa ni? Rumah-rumah semut tadi. Maka Nabi Sulaiman arwah tenteranya berhenti dulu. Nabi Sulaiman tengok, pastikan semuanya sudah masuk belaka. Sudah masuk belaka di rumah masing-masing. Disangka selamat, baru Nabi Sulaiman pun fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman tersenyum tengok apa semut tadi. Lepas tu barulah, oh semut kira benda. Kita kata gitu. Tapi orang yang ada adab dengan Allah, dia jaga walau binatang sekecil-kecil pun. Dia jaga. Maka demikianlah, maknanya kalau binatang pun akan ada pembalasan. Kalau kita buat zalim pada binatang, apatah lagi kita buat zalim sama-sama manusia. Dan kadang kita buat zalim sama-sama manusia, dibalas dah atas muka dunia. Ingat tak cerita? Kisah orang tu, dia pergi berjalan, dia pergi tangkap ikan, tiba-tiba ambil ikan. Ikan tu lah dia ada. Dia ingat awak buka puasa, buat ikan 3 rasa. Dia tambah, dia dulu ada cerita gitu. Maknanya, tapi dapat ikan tu. Ikan tu orang pun nak ambil ikan tu. Jual saya lah. Boleh saya tambah jual. Dan saya nak juga ikan tu. Tak boleh sebab ikan ni, ikan ini saya nak makan. Ini saja yang ada, saya nak makan untuk ahli keluarga saya. Dan saya nak bayar dengan harga mahal. Biar harga mahal pun, sebab saya ini saja yang ada. Akhir sekali, minta. Payah rapah tak barang. Dia rapah dia wali. Siang korang tadi. Orang tu agak ikan tu lah nak makan. Bila ikan tu dia nak makan, dia pun ambil hak orang lain. Maka baliklah. Lepas tu dia pun naklah siang ikan tu. Entah macam mana, kenalah sengat ikan sikit tangan dia. Ingat ikan ke ataupun gigi ikan tu tak kira lah. Kenalah sengat ikan sikit. Bila kena sengat ikan tu, akhir kali bengkak. Jadi biru saja bengkak. Tangan dia sakit sama. Sakit. Pergi jumpa tabib. Doktor tak ada kerja lain, nak kerak je. Doktor pun tengok. Oh, ini bahaya ini. Ini bisanya sudah menjala. Bisanya sudah merebak ni. Maka tak ada cara lain, kena ambil kapok kerak. Maknanya kena keraklah tangan dia. Kalau tidak sakit apa ni? Fikir tak apalah. Keraklah jari dia. Kerak jari. Jadi jari tu daripada ada 5 jadi 4. Lepas tu merebak pula lain. Sakit. Kerak ada jari tu. Bila sudah kerak tu ingat selamat. Dia merebak lagi sampai pergelangan tangan. Apa pergelangan tangan? Sakit. Tanya doktor, Allah tak ada arwah. Kena kerak juga. Kerak habis pergelangan tangan. Habis pergelangan tangan tu sakit lagi. Habis kena kerak pasiku. Kerak. Jadi tak ada tangan. Tak ada hudung lah tangan. Tak ada. Dalam keadaan macam tu sakit lagi. Doktor kata tak ada cara lain, kena kerak pasir ni. Kalau tidak kerak nanti dia merebak. Habis kena jantung, kena hati dan sebagainya. Bila dah kena jantung, kena hati, terus mati. Lalu dalam keadaan macam itu, takut dia. Bila habis puas dah tanya doktor dah boleh main nak kerak je. Maknanya akhir kali jumpalah orang soleh. Jumpa orang soleh kata kok mu ada salah dengan orang tu. Takut mu ada salah dengan orang. Cuba fikir. Dia pun tak ingat dah. Dia fikir. Oh, ia sungguh ada dulu. Ikan nak masuk 3 rasa je. Jadi dah keadaan macam tu, dia rasa salah. Bila rasa dia teringat ada, dah lama dah cerita ni, dia teringat ada buat salah dulu. Maka bila teringat ada buat salah dulu, kata orang soleh tadi, mu pergi carilah dia, pergi minta maaf dengan dia. Tangan ni sakit amat. Jadi dia pergi cari, jumpa orang tadi. Dia masih cam lagi. Dia pun cari. Dia jumpa orang tadi, dia mari minta maaf. Orang tu pelik lah minta maaf apa pula. Awak kenal tak saya? Pasal tak kenal. Tidak kenal. Saya lah dulu yang ambil hak awak. Bila pula? Dia tak kenal, tak ingat dah. Dia siapa orang tu tak ingat dah. Dululah, awak lah dulu kan masa awak tangkap ikan dulu. Lepas tu saya mendapat ada tak orang nak ambil ikan awak tambah biar kali dia rapat ikan awak.
Fikir bila lah tengok-tengok. Oh, teringat. Lambat mari tu. Mana teringat. Bila dia teringat, oh betul. Jadi saya lah dulu yang nampak. Oh gitu. Dah tanganmu gitu ada. Tengok tangan tu. Tangan tu. Dia kata dia pun ceritalah. Nah, mana sebab masa tu dia ambil tu siapa tangan dia sakit. Maknanya. Jadi saya datang nak minta maaf lah, mintalah halalkan, maafkanlah saya, dah halalkan lah. Maknanya moga-moga mungkin inilah balasan sebab saya buat awak dulu. Saya buat zalim ke awak dulu. Dia kata saya pun dah lupa dah. Tak apalah, saya maafkan awak. Moga Allah Ta'ala ampunkan dosa awak dan saya maafkan awak. Balik rumah terus sihat dah. Tak sakit selalu. Tu nak beritahu. Allah Ta'ala balas. Kadang-kadang Allah Ta'ala balas dah ke muka dunia. Sebab tu kita kena ingat, jangan orang buat jahat kita tak apa, tapi jangan kita buat jahat ke orang. Kalau orang buat jahat kita, nanti Allah Ta'ala akan beri nikmat pada kita. Allah Ta'ala akan beri kebaikan pada kita dengan sebab kita sabar. Tapi kalau kita buat jahat ke orang, nanti Allah Ta'ala balas. Jangan sampai balasan Allah. Kalau sampai balasan Allah Ta'ala, amatlah azab sekali, amat pedih sekali. Maka kembalikan hati kita kepada Allah, dan Allah Ta'ala tak biarkan kita. Allah Ta'ala tak biarkan. Jangan kata sangka biar kejahatan-kejahatan yang dibuat ni tidak pernah lupa sekali-kali. Allah Ta'ala tidak pernah lupa. Dan masalahnya kita, Allah Ta'ala akan bentang balik di hadapan dia, di hadapan Allah Ta'ala. Jadi mungkin atas muka dunia kita sangka kita buat apa-apa orang tak tahu. Tapi akhirnya nanti akan diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan dibuka oleh Allah. Allah Ta'ala memang sudah maha mengetahui, orang lain akan ketahui. Hanya tu kita minta, ya Allah, Allahumma stu awratana, ya Allah, tolong tutuplah keaiban-keaiban kami. Kena minta. Jadi bila keaiban tadi Allah Ta'ala tutup dan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, Allah Ta'ala padamkan kesalahan kita, nanti tidak dibentangkan di khalayak ramai. Kejahatan kita ni akan dibentang di khalayak ramai. Dalam dibentang, malaikat akan kata, oh ni orang jahat, malaikat akan kutuk kita. Atau orang-orang lain semua akan tengok, oh dah suka sangat, kamu ke dunia sedap, kemai sedap ngajar dia. Ada hadiah teruk dia orang. Maknanya akan dibuka, dibentang. Masa ketika itu aib kita, malu kita, nak tak mana tak ada nak gambar, rasa terhina dan sebagainya ketika itu. Tapi kalau orang itu bertaubat di atas kesalahan-kesalahan dia dulu, dan Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala boleh padam. Yang Allahumma yasha, Allah Ta'ala boleh padam mengikut kehendaknya. Wa yasbitu wa indahu ummul kitab, dan Allah Ta'ala boleh tetapkan di sisi Allah Ta'ala. Dan kalau sudah dipadam, sudah diampunkan, macam mana? Sudah dipadam, sudah diampunkan, maka tidak lagi dibentang di khalayak ramai, tapi dibentang juga di hadapan Allah. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Malu tetap malu juga depan Allah. Depan Allah lah dibentang. Siang-siang hai bulan, aina tazhabun, bagaimana? Dan siapa saksi kita? Apa yang ada depan kita? Kalau meja-meja, speaker-speaker, mic-mic, maknanya apa yang ada pula? Lepas tu waktu siang hari, malam hari, matahari, bulan, malaikat, anggota tangan, habis menjadi saksi kita yang ketika itu kita tidak boleh lari. Sebab tu Allah Ta'ala kata, atam ke dunia mu kena takut dah aku. Jangan buat suka-suka saja. Di atas ke dunia nak ambil orang, nak khianat orang dan sebagainya. Kerana Allah Ta'ala tidak biarkan sekali-kali. Dan lagi firman Allah, laisa bi amaniyikum wala amani ahlul kitab. Tiada dengan cita-cita engkau, tiada cita-cita ahli kitab. Tiada cita ahli kitab. Maknanya laisa bi amaniyikum, bukan dengan angan-angan. Bukan dengan angan-angan, ataupun dikatakan dengan bukan angan-angan lah dikatakan. Tidak dengan angan-angan kamu, dan tidak juga dengan angan-angan ahli kitab. Jadi jangan kamu berasa sebagai angan-angan saja, ataupun sangkaan-sangkaan sebagaimana sangkaan-sangkaan ahli kitab. Benar akan berlaku nanti. Apa-apa di hadapan Allah Ta'ala nanti akan berlaku. Lalu firman Allah Ta'ala lagi, may ya'mal su'an yajzi bihi. Barang siapa yang melakukan kejahatan, akan dibalas akan dia. Akan dibalas juga kejahatan yang kita buat di atas muka dunia, walaupun sekecil-kecilnya. Sebab tu di atas muka dunia, sebelum kita jumpa dengan Allah, kita selesaikan kita dengan makhluk dulu.
Besar dulu makhluk. Maknanya apa-apa yang kita telah ambil, kadang kita tidak tahu, banyak tidak tahu, minta pada Allah. Allah Ta'ala beri petunjuk, ataupun Allah Ta'ala campur dalam hati orang tu pasti nak maafkan kita walaupun dia tak jumpa kita. Biarlah orang tu buat saya pun tak apa, saya halalkan dia, saya maafkan dia. Biarlah orang tu ambil orang saya pun, saya maafkan dia. Allah Ta'ala campurkan dalam hati orang-orang yang kita pernah buat zalim dulu. Minta kepada Allah Ta'ala. Yang kita tahu kita minta maaf, yang kita tak tahu kita mohon pada Allah. Dan kita hadiahlah Fatihah ke zikir ke kebaikan-kebaikan. Kita hadiahkan pahala-pahala kepada orang yang kita pernah buat zalim. Kemudian kepada Allah kita bertaubat, buat amal-amal ibadat sebanyak-banyaknya. Dan ingat, Allah Ta'ala tak akan biarkan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Kerana disebut di dalam Al-Quran, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala akan bentangkan segala amalan-amalan yang dia lakukan. Bentang amalan yang dilakukan tu je, tengok bagaimana hati seorang ketika buat amal tadi. Ada orang buat amal-amal, rupanya penuh dengan riak. Dia buat amal-amal, masa ketika tu penuh dengan riak. Dapat tahu, ni bagus buat amal ibadat. Masa bangkit penuh dengan ujub, yakni merasa dirinya lebih baik, lebih hebat daripada orang lain. Jadi ramai nanti ataupun ada manusia yang dia ini buat amal-amal ibadat, tapi bila dibangkitkan di dalam Al-Quran, tak ada benda. Boleh janganlah. Ni baca dalam Facebook, telah khatam Quran. Saya tulislah dalam Facebook, dia nak khatam Quran berapa pun. Kalau gitu saya nak tulis 100 kali saya khatam Quran, 3 kali kul 1 khatam. Maknanya baca-baca 100 kali tu. Tak, jangan. Amal ibadat kita ni perkiraan kita dengan Allah. Bagaimana amal ibadat kita ni, maka dikatakan bahawa ketika itu Allah Ta'ala balas. Yang jahat dia balas jahat, yang baik pun akan dibalas. Kau tengok amal ibadat. Lalu ada kisah, orang tu buat amal ibadat, dia cek amal ibadat naik pertama. Bila tengok amal ibadat, sembahyang dia boleh naik langit yang pertama. Kenapa? Kerana pada sembahyangnya, wuduknya sah. Perkara-perkara yang membatalkan sembahyang dia pun tidak ada perkara yang batal. Syarat dia pun sah, cukup dengan menutup aurat, menghadap kiblat, maknanya mengetahui hukum semua dah sah belaka dah. Cara tu dah ada tamakninah, rukun 13 komplit lengkap. Naik langit yang pertama, naik langit yang kedua pula. Lepas tu dia cek pula bagaimana dengan ibadat-ibadat yang lain pula. Ada riak, ada ujub, dia akan naik. Akhir kali tengok, orang ini bukan kerana Allah, capuk balik. Dia ada cerita nanti dalam kitab ni akan datang. Tapi begitulah amalan kita akan naik. Akhir kali dia tengok, ikhlas tak ikhlas, semayang ni macam mana? Macam mana? Maka akhir kali ditolak balik. Bila tolak semayang, yang lain tolak. Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-salat. Mana awal-awal yang dikira hamba tadi oleh Allah Ta'ala adalah sembahyang. Kalau sembahyang baik, kalau sembahyang rosak habis. Maka dikatakan bahawa seseorang tadi, sebab tu Allah Ta'ala kata, hendaklah kamu ini takutlah, buatlah amal ibadah, jauhkanlah maksiat, dan segala kejahatan yang kita lakukan tadi akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Sebab tu orang-orang soleh dahulu nangis banyak. Kenapa? Kerana dia bimbang sungguh, takut keaiban-keaiban dia dibentang, ataupun maksiat-maksiat dia itu maknanya lebih banyak pada kebaikan, ataupun kebaikan yang dibuat dia ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun, dan telah nyatalah bagi mereka itu daripada Allah Ta'ala barang yang tiada ada menyangka mereka itu. Dan telah nyatalah bagi mereka itu daripada Allah barang yang tiada menyangka mereka itu. Maka Allah Ta'ala akan nyatakan, jelaskan, ataupun Allah Ta'ala akan tunjuk apa yang mereka lakukan. Dan masa ketika itu banyak benda-benda yang dia tak sangka. Allah Ta'ala akan nyatakan benda-benda yang kita tak sangka. Wahum yahsabu, 3. Wahum yahsabu, salah yahsabu ni. Itu yahsabu. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mengira-ngira tu. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
Dan mereka itu mengira-ngira bahawasanya mereka itu baik perbuatannya. Jadi dekat negeri akhirat nanti, maknanya apabila dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dia sangka dia sudah buat baik, tapi betul rupanya belum lagi baik. Dan mereka sangka perbuatan mereka itu perbuatan yang baik, akhirnya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dikatakan bahawa amal-amal ibadat ni kita duk sangka baik dah kita. Kita tu sudah banyak buat amal ibadat. Oh suka Lailatul Qadar tahun ni kena Starbucks. Kena macam mana? Orang kampung malam 25 belaka orang kampung. Malam 25 tu molek saya tak tidur malam. Maknanya buat kenapa? Buat amal yang tahajud lah. Buat amal yang tahajud 8 rakaat dengan 3 1 jam. Buat kuih 3 jam. Pukul 10 buat dah kuih. Sampai pukul 3 start mayat. Jadi nak beritahu, kita tak tahu sebenarnya bila dibangkitkan nanti tak tahu bagaimana amalan-amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang yang amalan sikit, amal ibadat dia banyak. Ada orang yang amal ibadat banyak, akhirnya dibangkit dalam keadaan amal ibadat dia sikit. Maka ketika itu kita tak tahu bagaimana apa amalan kita masa ketika itu, adakah diterima ataupun tidak diterima oleh Allah. Tapi sebenarnya ada tanda-tanda amal ibadat kita diterima. Tanda amal ibadat kita diterima, yang pertama kita dapat tinggalkan maksiat. Kalau orang tu dapat tinggalkan maksiat, itu amal ibadat kita. Maknanya. Jadi dah berubah dia. Nak tengok TV hijau semua. Dia sudah berubah, dah berhijau. Maknanya lepas tu TV-TV lain tengok apa ada. Ada yang baik-baik dia tengok. Maknanya sudah berubah, perkara-perkara yang lebih baik. Dia cakap pun dah lain dah. Maknanya. Jadi tanda amal ibadat diterima sudah ada tanda sebenarnya. Tandanya apa? Dia akan berubah akhlaknya. Maknanya dia sudah apa? Yang pertama dapat meninggalkan maksiat. Yang kedua berubah akhlaknya. Akhlaknya jadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Itu tanda. Dan yang ketiga, dia telah merasa hatinya takut kepada Allah. Dulu tak takut. Dulu buat gana-gana, makna kita cakap apa-apa tak ada fikir dah. Maksudnya kata-kata, kalau cakap. Maknanya ni mari fikir sama. Mari fikir sama, maknanya dia sudah apa? Dia sudah berubah akhlaknya. Dan dia bertambah amal ibadatnya. Bertambah rasa takut dan bertambah amal ibadat. Jangan takut saja ibadat dah buat. Maka bertambah amal ibadat. Dia nak beritahu, maknanya ini tanda. Dan Allah Ta'ala akan menambah ilmu agama padanya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang nak beri kebaikan, aku beri faham dia agama. Maka Allah Ta'ala tambah dia kepahaman tentang agama-agama. Bukan dia jadi ulama, bukan dia jadi alim. Tidak semestinya dia boleh jawab soalan alim dah. Tetapi banyak benda-benda yang dia tidak tahu ataupun dia dapat jaga diri. Maknanya, maka ini tanda amal ibadatnya sudah diterima oleh Allah. Sebab itu kata ulama, kalau orang itu tidak ada rasa takut lagi dalam hati, layaklah dia menangis. Ada lagi yang dikatakan oleh Imam Ghazali yang sangat kita takut. Dia kata siapa yang sampai umur dia 40 tahun, 40 tahun maknanya, dan didapati kebaikan dengan kejahatan lebih banyak daripada kebaikan, maka sebenarnya nama dia telah menempah tempatnya dalam neraka. Bahaya kita. Takut tengok umur 40. Umur 40 ni. Jadi dekat umur 40. Jadi masuk umur 40 tengok Allah macam mana keadaan. Kita pun boleh tengok Ramadan ni, tengok Ramadan tahun lepas ni situ. Ramadan tahun lepas macam mana, Ramadan tahun ni macam mana. Bagaimana ibadat kita. Dia jangan kau jatuh, dia kena kau naik. Itu tanda dia semua. Sebab kita kau dekat bukan kau jauh. Maka dikatakan begitu. Kalau seorang tu tak ada rasa takut dalam hati, dia tak ada rasa bimbang dalam hati, maknanya dia bukan kau dekat, dia kau jauh dengan Allah. Kita bimbang apa? Allah Ta'ala lalaikan kita, tiba-tiba jumpa Tuhan lalu gitu. Itu yang kita paling takuti. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun.
dan telah nyatalah bagi mereka itu daripada Allah. Yani Allah Ta'ala akan nyatakan kepada mereka itu malam yakunu yahtasibun, barang yang tiada menyangka mereka itu. Nanti Allah Ta'ala akan nyatakan pada mereka barang-barang yang mereka tidak sangka. Kenapa barang? Barang-barang itu pahala-pahala, ibadat-ibadat, dosa-dosa. Tak sangka sekarang. Tengok-tengok Allah banyaknya dosa, Allah sikitnya pahala. Maka Allah Ta'ala akan bentangkan ketika itu bahagian-bahagian yang dia lakukan semasa hidup di atas muka dunia yang selama ni kita tak tahu. Banyak mana pahala kita tak tahu. Ikhlas tak kita ni pun tak tahu. Walaupun kita sebut ikhlas, semua kita sebut saya ni ikhlas, saya ni ikhlas. Maknanya padahal kita tak ikhlas lagi. Maka ketika itu banyak benda-benda yang kita buat, Allah Ta'ala akan bentang. Ada yang molek, ada yang tidak molek, ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Maka orang yang beruntung ni orang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan amal ibadat dia. Jadi kita ni dalam amal ibadat ni kita kena juga membersihkan hati kita. Kena banyak zikir lah, banyak zikir. Banyak zikir, banyak mendapat ni istighfar kepada Allah Taala, banyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak jugalah berzikir la ilaha illallah. Lalu dikatakan lagi, dan lagi firman Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura, dan kami dahulukan kepada barang yang mengerjakan mereka itu daripada amal. Yang ni kami tunjuk, kami datangkan amal-amal mereka. Nabi kata kayak gini ada orang bankrupt. Tahu tak bankrupt? Bankrupt ini dia ada syarikat, terus syarikat itu kena tutup. Itu bankrupt. Dia ada duit dia, lepas tu kira Allah banyak dengan hutang pada orang ada. Kita ada 1,000, hutang 10 juta. Mana bila orang minta akhirnya bankrupt. Jadi Nabi kata bankrupt bahasa Arab dengan muflis. Atadruna minal muflis, kamu tahu tak muflis? Apa dah tahu? Muflis itu apa? Man ladzi hamalahu wala mata, orang tak ada duit, tak ada harta. Bukan Nabi tu, kau tu. Kau tu muflis. Muflis ini adalah orang yang datang dekat negeri akhirat. Dia akan bawa harta dia, harta ibadat, sembahyang, puasa, haji, zakat, infak fi sabilillah. Lepas tu baca Quran, semua ibadat-ibadat dia bawa. Dapatlah nilaian dia. Nilaian dia ada 10,000. Lepas tu tolak ni. Oh, mau kutuk orang, tolak 100. Mau faham orang, tolak dia 2,500. Tolak, habis. Dengan sebab dia ambil orang, dengan sebab dia kutuk orang, dengan sebab dia fitnah orang, dengan sebab dia buat jahat ke orang, buat zalim ke orang, akan habis. Pahalanya kurang. Bila pahalanya kurang, akhirnya pahalanya licin, tahu tak sikit apa? Tak ada tu, tengok ada lagi hutang orang. Nak hutang orang macam mana? Muat ke siapa? Muat ke dolar, contohnya ni. Maka diambilnya dosa-dosa dolar tak atas kepala dia. Bukan sahaja pahalanya hilang, bahkan dosanya bertambah. Ini berlaku mana? Di negeri akhirat. Aku minta jauh lah. Muflis dunia dah apa? Malu sekejap je muflis dunia. Tulis dalam surat khabar. Sianu muflis. Maknanya sedar mendarat, dia panggil blacklist. Senarai hitam, tak boleh buat pinjaman, mana-mana pun tak boleh buat pinjaman. Tak boleh minta dari sampul niagaan pun tak boleh. Orang ni pandai nak muflis, tak nama ke bini dia belakang. Dia pun muflis. Dapat muflis. Padahal kaya-kaya. Maknanya dia memang tak ada harta dari isteri dia harta dia juga. Maknanya tapi dekat negeri akhirat mana boleh gitu. Maknanya tidak boleh, masing-masing bawa wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang lain menanggung dosa-dosa orang lain. Maknanya kadang kita kata kalau mu tipu, dosamu boleh kaku. Jangan. Minta gitu pahala. Nak beritahu, masing-masing akan bawa amalan masing-masing. Asal katalah datang ke dunia boleh kita kongsi-kongsi. Awak nak makan dia, nak pakai baju, saya beli baju yang paling mahal. Mana hak tak ada. Nak pakai kasut pun tinggi boleh beli. Maknanya boleh tolong dekat negeri akhirat. Asal minta, bang saya tak ada pahala, banyak pahala abang sikit. Banyak cantik. Tak ada masing-masing bawa amalan masa ketika itu. Tak ada dah. Masa tu baru kita tahu. Takut masa ketika tu takut. Lari habis. Tok guru tak kenal anak murid. Anak murid pun gitu juga. Ayah tak kenal anak tak kenal ayah.
sahabat, isteri tak kenal suami. Nanti dekat negeri akhirat kita tahu. Orang yang baik dengan kita adalah musuh kita. Orang yang kita sayang punya, dialah yang mengkhianati kita. Dekat akhirat nanti dibentangkan belaka. Wallahu a'lam. Dah habis ini bang. Ya. Saya lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.